Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Harith bin Muhammad Shah. Dan saya Muhammad Faraiz bin Ismail. Kami dari kelas 4 Sains akan membincangkan soalan biologi berkaitan bab 2, biologi sel dan organisasi sel. Soalan objektif. Soalan pertama, antara komponen sel berikut, yang manakah boleh ditemui di dalam sel haiwan? Jawapannya adalah C. Centriole. Centriole ialah sepasang struktur silinder kecil yang terletak di luar nukleus. Centriole terdiri daripada susunan mikrotub yang kompleks. Centriole membentuk gentian gelendong semasa pembagian sel dalam sel haiwan. Centriole tidak terdapat dalam sel tumbuhan. Soalan kedua, manakah antara berikut struktur yang terdapat pada sel haiwan dan sel tumbuhan? Jawapannya adalah A. Membran plasma. Dinding sel, kloroplas dan subsel adalah bukan jawapan yang tepat bagi soalan ini. Hal ini kerana dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada sel haiwan. Manakala kloroplas dan subsel hanya terdapat pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada sel haiwan. Soalan seterusnya, organel yang manakah bertanggungjawab dalam pembungkusan enzim luar sel? A. Jasad Golgi, B. Ribosome, C. Mitokondria dan D. Endoplasmic reticulum. Jawapan bagi soalan ini ialah A, iaitu jasad Golgi. Hal ini kerana jasad Golgi berfungsi untuk memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein. Seterusnya, Raja 1 menunjukkan satu organel yang terdapat dalam sel haiwan. Namakan organel ini. A. Jasad Golgi, B. Ribosome, C. Mitokondria dan D. Endoplasmic reticulum. Sebelum menjawab persoalan ini, marilah kita bersama-sama mengenali komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Pertama, iaitu jasad Golgi. Jasad Golgi terdiri daripada satu timbunan kantung pipih selari yang setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Kedua ialah mitokondrion. Mitokondria merupakan komponen sel yang berbentuk rod atau sfera. Terdiri daripada dua lapisan membran, iaitu membran luar yang licin dan membran dalam yang berlipat-lipat. Ketiga iaitu ribosome. Ribosome merupakan granul kecil, padat dan berbentuk sfera. Ribosome terdiri daripada protein dan asid ribonucleic ataupun RNA. Keempat ialah endoplasma reticulum. Endoplasma reticulum terdiri daripada satu sistem rongga ceper berlipat yang bersambungan. Membran jalinan endoplasma berbentuk jalinan berterusan dengan membran nukleus. Jadi, jawapan bagi soalan ini ialah C, iaitu mitokondria. Rajah 3 menunjukkan dua organel X dan Y. Apakah fungsi X dan Y? Sebelum itu, mari kita mengenal pasti apakah organel X dan Y. Organel X ialah jasad Golgi, manakala organel Y ialah jalinan endoplasma. Maka jawapan bagi soalan ini ialah D, iaitu fungsi X untuk membungkus protein dan fungsi Y ialah untuk mengangkut protein yang telah disintesis. Hal ini kerana fungsi jasad Golgi ialah memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan glikoprotein, iaitu gabungan karbohidrat dengan protein. Manakala, fungsi bagi jalinan endoplasma kasar yang terdapat di jalinan endoplasma iaitu untuk mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosome. Soalan seterusnya, jadual 1 menunjukkan komponen-komponen sel. M. Membran plasma. O. Nukleus. Q. Kloroplas. N. Dinding sel. P. Sitoplasma. Komponen yang manakah terdapat pada kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan? Jawapannya adalah B. M, O, P. Membran plasma, nukleus dan sitoplasma. Hal ini kerana kloroplas dan dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada sel haiwan. Soalan struktur. Rajah 2 menunjukkan satu sel yang dapat dilihat menerusi mikroskop elektron.
Soalan pertama, namakan struktur K. Struktur K ialah jasad Golgi. Soalan yang kedua, nyatakan fungsi struktur K dan N. Struktur K berfungsi sebagai pusat pemprosesan, pembungkusan dan pengangkutan karbohidrat, protein dan glikoprotein. Manakala, struktur N mengandungi klorofil untuk memerangkap cahaya matahari bagi proses fotosintesis. Soalan B, terangkan bagaimana L mengekalkan kesegahan sel. L ialah vakul. Subsel di dalam vakul mengandungi air, bahan terlarut dan garam mineral. Apabila air meresap masuk ke dalam vakul, vakul akan mengembang. Vakul dan sitoplasma akan menolak ke arah membran plasma dan sel dinding. Ini menghasilkan tekanan segah dalam sel dan mengekalkan kesegahan sel.